Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk bab berkenaan tentang adab menuntut ilmu. Bahagian ketiga lah, episod ketiga. Adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu, menuntut ilmu. Iaitu apa? Adab seorang pelajar bersama guru. Ini secara umum lah. Seorang murid kepada guru. Kepada guru. Ni kita bahas soal ni. Kita bahas secara ringkas, secara umum adab menuntut ilmu. Kalau tengok dalam adab menuntut ilmu ni biasanya banyak diulas dalam karangan Al-Iman Al-Hujjatul Al-Ghazali. Itu Iman Hujjatul Ghazali. Iman Hujjah yang gambarnya itu Iman Ghazali. Mudah kiranya Iman Al-Ghazali. Dia ni banyak cerita pasal adab menuntut ilmu di dalam kitabnya, seperti Bidayatul Hidayah ataupun Ubudiyah, syarah. Lepas tu daripada situlah ulama-ulama tanah Melayu pun ambil daripada syarah-syarah situlah. Dia bawa karangan kitab, dia terjemah, dia balik bahasa, dia susun balik dengan bahasa Melayu. Adab kalau kitab Jawi banyaklah, antaranya Hidayatul Saliki, antaranya lah Bidayatul Hidayah yang Jawi itu, bukan yang Syekh Muhammad Zain tu. Itu pasal tauhid yang tasawuf punya. Lepas tu ada pelita penuntut berkenaan tentang adab menuntut ilmu. Hari tu kita dah terangkan berkenaan tentang adab menuntut ilmu. Ini episod ketiga. Episod ketiga dah. Episod ketiga. Ni, episod ketiga dah. Episod ketiga dah. Jadi, hari tu kita dah terangkan tentang episod pertama tu kita cerita pasal tentang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dengan kenapa kena perlu ikhlas, kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat. Dalam kitab hadis ada hadis tu masyhur yang dia diriwayatkan oleh dua orang imam, iaitu hadis ni telah dua perawi, iaitu Imam Bukhari wa Muslim. Ada terang sikit pasal bila tak Imam Bukhari dengan Imam Muslim, nama dia apa. Lepas tu ada juga terangkan tentang kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, niat tu salasul ilm, 2/3 daripada ilmu. Kenapa niat tu kena semualah. Lepas tu dalam menuntut ilmu kita kena berniat. Yang pertama kena berniat untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala yang mula-mula, yang atas sekali. Yang kedua, kerana untuk kita buang kejahilan diri kita, dalam diri kita ni, kepada tahu berkenaan tentang agama, terutamanya khasnya. Lepas tu yang ketiga, untuk kita lepas dah tahu kita untuk siapa orang, untuk menyebarkan apa yang kita belajar, apa yang kita faham dan apa yang kita telah menekuni tu kepada orang ramai pula, untuk berkenaan tentang agama. Lepas tu niat tu. Yang ketiga, yang keempat, kerana kita untuk beramal dengan ilmu yang kita mengaji tu, kita nak beramal.
sekurang-kurangnya nak istiqamah satu amalan dengan apa yang kita belajar sekalian ilmu tu. Itu. Lepas tu yang kedua, ada menuntut ilmu juga. Ada berkenaan tentang tertib belajar. Tetapi dalam beramal tu, dalam beramal, kata Iman, kata apa ni, Ibn Raslan dalam kitabnya Mata' Az-Zubat, katanya wa kullu bi ghairi ilmin ya'malu, wa kullu bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu ma'dudatun la tuqbalu. Tiap-tiap siapa yang wa kullu bi ghairi ilmin, tiap-tiap apa yang dengan ketiadaan ilmu ya'malu, mereka tu beramal. Apa ni, a'maluhu, amalan mereka tu ma'dudatan, yang tidak apa ni, mereka beramal tu dengan apa yang mereka tidak belajar, yang mereka tidak tahu tentang ilmu tu, la tuqbalu, tidak diterima akan amalan tersebut. Itu. Lepas tu yang kedua berkenaan tertib belajar. Tertib belajar, kata Syekh Zanuji dalam kitab Ta'lim Muta'lim, katanya wa kullu man akhta'a at-tariqa dalla. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dalla. Tiap-tiap siapa yang apa ni, yang lalu jalan yang salah, dalla, nescaya ia sesat. Maksudnya jalan yang salah tu mereka ni lalu dengan tidak tahu tertib belajar, adab-adab belajar, dengan tidak tahu ilmu apa perlu belajar dulu mula-mula. La yanalul maqsuda. Mereka ni tidak akan mencapai maksudah, tidak akan mencapai maksud tujuan mereka ni belajar. Tak akan buat mereka ni faham. Qalla au jalla, sama ada ia sedikit ataupun banyak. Qalla au jalla, sama ada sedikit ataupun banyak. Katanya Syekh Zanuji dalam kitab Ta'lim Muta'lim, ilmu apa kita belajar, ilmu apa perlu kita belajar. Mula-mula kalau dalam agama kita perlu belajar ilmu fadail. Yang kedua, kita perlu ilmu fadail meliputi kepada tauhid, fiqh, tasawuf. Tasawuf pula yang zahir. Jangan terus pergi yang tasawuf yang batin. Hakikat ataupun makrifat jangan terus. Bagi kita yang ni tak mencuba, tak melepasi ilmu fadail itu sendiri. Sah ibadah kita macam mana, kita terlepas tu, jangan terus nak cuburi. Dalam masa sama, kalau kita contoh, kita belajar dekat pondok ataupun belajar memang istiqamah. Contohnya dalam bekerja kita pun, kita dah 5 kelas, 8 kelas. Maksudnya dalam kerja, kita sempat ahdikan majlis ilmu agama dengan 3 kelas sehari. Dengan kita waktu kita sudah bekerja ni, contohnya dalam masa sama, kita bolehlah nak tampu sikit dengan ilmu lain, seperti nahwu, seperti sorof, seperti balarah. Dalam balarah ada badai, ada ma'ani, ada isti'arah, ada mantiq, ada apa ni, ilmu lain lah, macam usul fiqh, ulum hadis, macam usul tafsir, macam ilmu hadis, ilmu sirah, ilmu apa ni, muhaddasah dan sebagainya. Banyak lagi ilmu arut dan sebagainya, banyak lagi. Ma'ani, badai, bayar, semua tu ada belakang ni. Lepas tu, lepas dah kita belajar, kita dah kita tahu teknik belajar macam mana, kita dah tahu apa yang perlu kita ambil, apa yang kita perlu dahulukan, apa yang perlu dikemudiankan, kita dah tahu. Seterusnya kita perlu tahu juga, lepas kita dah tahu tertib, lepas tu kita nak menjadi seorang murid ataupun seorang belajar kepada seorang guru, kita perlu tahu adab seorang murid kepada guru. Dalam Imam Ghazali,
berkata banyak dia tuliskan tentang adab-adab adab-adab seorang pelajar kepada gurunya. Kenapa kita perlu beradab? Katanya Imam Ali radhiyallahu anhu, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karama wajah, katanya ana abdun man allaman, aku ni seorang hamba kepada mereka, allamani, yang mengajarkan akan daku, yang mengajarkan akan daku, yang mengajarkan allamani, yang mengajarkan akan daku, allamani, harfan wahidan, dengan satu huruf sekalipun. Insya'a ba'a, jikalau mereka, yakni orang yang mengajarkan akan daku ni, insya'a, mereka nak menjual ke aku, nescaya mereka boleh jual aku, mereka boleh menjual aku. Wa insya'a istaraqa, apa ni, wa insya'a, jikalau mereka ni nak memerdekakan aku, nescaya mereka boleh nak merdekakan aku. Wa insya'a istaqqa, tadi istaqqa yang mula wa insya'a ba'a, wa insya'a istaqqa, yang ketiga wa insya'a istaraqa, jikalau mereka ni nak apa ni, nak menjadikan aku, nak menjadikan aku ni sebagai seorang hamba, nescaya mereka ni boleh jadi aku ni seorang hamba. Jadi bila kita dah belajar dengan seorang guru, walaupun dengan satu huruf sekalipun, ataupun secara formal ataupun tidak formal sekalipun, ataupun secara tak langsung ataupun langsung sekalipun, kita kena serah diri kita. Kenapa tujuan kita nak kena ada adab bersama dengan guru? Kerana kita nak barakah ilmu, nak keberkatan ilmu kita tu, nak keberkatan. Jika tak ada barakah, tak ada guna apa yang kita belajar, tak ada guna yang kita menuntut dengan ilmu, dengan guru tu. Contohnya, kalau kita belajar universiti, contohnya bukan waktu kuliah, jika kita bertemu dengan seorang guru tu, ataupun dengan kawan guru sekalipun, dengan kawan guru pun kita kena ihtiram, iaitu kena menjaga, kena menghormati kawan guru kita tu. Kenapa? Dia ni ada kaitan dengan guru kita. Kita kena menjaga hubungan dengan kawan guru kita tu. Contohnya, jika bertemu dengan guru kita, semudah kata, bukan pada waktu kuliah, ataupun bukan pada waktu kelas, ataupun bukan pada waktu kelas lah, mudah kita berjumpa dekat luar, atau bertemu dengan di anjung-anjung bangunannya, ataupun di anjung-anjungnya kita bertemu. Semula-mula, kalau kita boleh, kita berhenti, kita menghormati dia, kerana dia sanggup mengajarkan kita. Lepas tu, ataupun kalau kita lorak juga, kita berjalan. Contohnya kita nak pergi situ, guru mari jalan depan kita, kita bagi salam kepada gurunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tunduk kepala sedikit. Tidak ada masalah. Kita seorang seorang murid merendahkan diri di hadapan gurunya. Jika guru nak keluar, contoh jika ada dalam waktu kelas, kita nak guru kita nak jaga adab. Masa nak menjaga adab, kalau waktu kelas kita sapu. Contohnya ada papan putih tu, ada nampak tulisan-tulisan yang kemarin pelajar lain tak sempat hapuskan, kita hapuskan.
kita ambil pemadam, kita cucikan papan putih. Walaupun kita ni tak bijak setara mana, tapi bila kita menjaga adab dengan guru, insya-Allah ke depannya Tuhan akan mempertunjukkan apa ni? Diri kita ni. Maksudnya kita boleh berguna. Kita dengan ilmu kita yang walaupun tidak, maksudnya pointer kita tidak tinggi setara mana pun, kita boleh share ke orang, boleh bagi tahu ke orang pada masa hadapan. Itu menandakannya ilmu kita ni ada barakah. Bukan berdasarkan kepada pointer ataupun berdasarkan kepada banyak kalau ni banyak masuk itu ini, bukan itu. Jadi contohnya dalam waktu kelas, jikalau guru sedang mengajar, kita jangan bercakap itu adab biasa. Jikalau guru sedang mengajar, jika kita hendak bertanya soalan kepada guru, jika guru sedang rancak, kita jangan bertanya jika guru sedang rancak mengajar kita tu. Maksudnya guru sedang rehat, maksudnya guru sudah tu menulis, sudah terangkan kepada kita di atas papan putih tu, ada masa lapang tu, kita cuba katakan, Assalamualaikum guru, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz jawab, Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Saya nak tanya soalan, boleh? Kalau Ustaz minta izin dahulu untuk bertanya soalan. Minta izin dahulu sebelum bertanya soalan. Jangan terus bertanya. Soalan Ustaz, saya nak tanya ni. Ustaz, gapo makna ni? Jangan berterus begitu. Jangan. Biarlah kita ni menjadi seorang murid di mana guru kita mengingati kita, bukan kita yang mengingati guru kita. Biar guru yang mengingati kita. Biar guru ni yang berada di dalam hati. Biar guru ni, biar kita ni ada dalam hati guru kita. Barulah itu menandakan anak murid itu memang betul jaga adab dengan guru. Lepas belajar, kita jangan membelekehkan guru. Contoh, jika ada perselisihan pendapat dengan guru kita, contohnya dengan guru kita yang lain, contoh kita ada perselisihan pendapat, guru ajar kita macam ni, tapi guru ni ada sedikit bersalahan dengan apa yang kita belajar dengan guru lain, kita jangan menunjukkan bahawa diri kita ni rasa tak puas hati dengan guru tersebut. Kalau kita nak tak bertanya, kita bertanya dengan soalan yang boleh yang tidak menyinggung hati perasaan guru tu. Walaupun nampak remeh untuk menjaga murid ini, tapi berapa ramai yang melepasi adab sebagai seorang pelajar. Berapa ramai yang menunaikan hak seorang murid kepada guru. Itu adab seorang murid kepada guru. Adab guru kepada murid pun ada juga, yang itu kena belajar. Ni nak cerita adab menuntut ilmu. Setiap orang ada adab-adabnya, tapi kita nak cerita ni adab menuntut ilmu dalam bahagian adab seorang murid kepada guru. Itu kita kena tunaikan hak kita sebagai seorang pelajar, seorang murid. Bukan seorang murid itu hanya berdasarkan apa yang ada. Juga seorang murid dia belajar tak banyak, tapi lebih kepada khidmat, banyak kepada guru. InsyaAllah ramai kisah-kisah para solihin, para orang yang terdahulu, kisah-kisah orang soleh lah. Kisah-kisah orang soleh ni, mereka ni tak belajar banyak tapi berkhidmat. Tapi
akan datang. Selepas tu dia dapat dapat menyebarkan, dapat keberkatan. Yakni dengan tanpa mengaji banyak, Allah bukakan hijab kepada mereka ni untuk menyebarkan ilmu. Kenapa? Keberkatan dia berkhidmat kepada gurunya. Berkhidmat kepada gurunya. Khidmat. Berkhidmat ni. Kebiasaan khidmat ini bukan sekadar bukan khidmat ni bukan untuk guru sahaja. Khidmat ini meliputi kepada keluarga dia, guru tersebut, keluarga dia, adik-beradik dia, sampailah kepada kawan-kawan dia, anak-anak dia dan sebagainya. Bila ada berkait dengan guru, semua kita kena khidmat. Selagi kita mampu. Maksudnya selagi kita berdekatan dengan guru lah. Contohnya time belajar, kita berdekatan dengan guru, kita selalu berkhidmat dengan guru. Dari situlah mendapat keberkatan, barakah. Bukan sekadar mengaji ilmu sahaja, tapi keberkatan tak ada. Hanya pointer tinggi saja, berkat tak ada. Hanya segenggam sijil saja, berkat tak ada. Itu pentingnya kita kena kena tahu adab seorang murid kepada guru. Ini secara umum. Secara umumnya begitulah. Untuk banyaklah dalam Imam Ghazali terangkan tentang adab-adab dia. Dalam Bidayah Hidayah dia kata ada 14 semuanya. Tapi hamba tak ingatlah apakah itu. Yang hamba sebut tadi sebelum sedikit tadi, itu salah satunya. Salah satu. Dia ada 14 semua. Tapi banyak sebenarnya. Yang tu kena tawiluz zaman, tuluz zaman, tulu'uz zaman. Lama ke masa belajar. Lama ke masa apa ni? Mulazamah bersama guru. Apa ni? Berdamping dengan guru. Selagi benda tu tak melanggar syariat agama. Tak melanggar agama, syariat agama. Tak melanggar agama lah. Syariat agama. Tak melanggar syariat agama. Selagi itulah kita kena mempunyai adab seorang guru. Contohnya guru kita suruh berzina, kita tak wajib patuh arahan guru itu. Kerana arahan guru tu iaitu arahan guru berzina tu, agama sudah larang. Jadi benda tu kita tak wajib mematuh. Bahkan kita perlu menghindarinya. Ataupun jika guru suruh cuci basikannya. Contoh Ali, kamu hujung minggu ni basuh motor aku. Contohnya, kamu hujung minggu ni basuh motor dekat rumah cikgu ni. Contohnya, benda tu tak larang. Benda tu boleh, benda tu harus. Jadi benda tu kita kena buat. Kerana selagi benda tu tak dilarang oleh syarak. Melainkan jikalah kita ada musyaqqah sangat-sangat, ataupun kita bertembung dengan kelas lain, ataupun dengan kelas-kelas lain pada masa tu, tak ada masalah. Kita ganti hari lain. Cikgu, saya nak masa sekian-sekian gini saya ada kelas, ada pengajian dengan guru lain. Jadi saya akan basuh motor cikgu ni selepas waktu kelas. Contohnya, selepas habis kelas saya akan mari datang rumah cikgu.
Begitu sahaja. Untuk secara ringkas berkenaan tentang adab menuntut ilmu. Wabillahi taufiq. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.